Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Ibu ayah, bakal ibu ayah. Kepada partner saya hari ni, Esti Bazilah. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Otima. Esti Bazilah okey hari ni? Sihat? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan harapnya ibu ayah yang tengah tengok, ibu ayah ataupun bakal ibu ayah yang tengah tengok sekarang ni pun sihat walafiat sahaja. Okey, jadi Esti Bazilah, tak ada dah nak panjang-panjangkan tajuk kita hari ni. Boleh Esti Bazilah baca tajuk kita? Boleh. Hari ni adalah penghujung kepada nak kata last tu bolehlah, penghujung kepada topik perkembangan anak kita untuk siri Anakku Sayang, iaitu perkembangan anak-anak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Kenapa 5 hingga 6? Sebab biasanya 6 tahun lebih tu dah masuk sekolah rendah dah. So maknanya 5 hingga 6 ni waktu yang sangat crucial. Persediaan anak ke sekolah tu. Betul tu Esti Bazilah. Jadi saya pastilah ibu ayah yang sedang menonton sekarang ni mesti ada kita kata persoalan ataupun kita kata question lah. Apa umur 5 tahun ni, tahun depan dah nak masuk sekolah ni, boleh ke anak saya masuk sekolah? Memang level anak saya sekarang ni boleh tak dia pergi ke sekolah aliran perdana? Itulah soalan yang biasa kami terima melibatkan pelajar yang berusia 5 tahun ke atas. Betul. Memang tapi yang hot lah. Betul Esti Bazilah. Tapi sebelum kita masuk kepada topik kita, kita ada satu announcement. Minggu lepas, macam tu Esti Bazilah dah wow dah tu. Minggu lepas kita ada buat kontes. Kontesnya adalah berkaitan dengan like dan share video sharing pihak dominan. Okay, jadi kita dah ada pemenang. Bazilah ada dua orang. Ya? Sebelum tu kita hi dulu dengan ibu ayah ataupun bakal ibu ayah yang tengah tonton sekarang ni dengan kita. Ramai rupanya. Jadi saya perasan Ibu Mama Nafi. Assalamualaikum Puan Syirah. Saya menjawablah soalan. Waalaikumsalam. Bagi pihak teacher-teacher lain. Waalaikumsalam Puan Niki, Sani. Mama Haris pun ada. Selamat tengah hari juga kepada Ibu Haris. Okey, kita boleh continue dah. Okey, alah laju pula saya. Lupa nak balas komen ibu ayah ya. Okey, jadi untuk minggu lepas kita ada kontes like dan share. Jadi kita dah ada 2 pemenang Esti Bazilah. Jeng jeng jeng. Okey, jadi jom kita tengok siapa pemenang. Siapa tu pemenang kontes bagi minggu lepas. Kita ada gambarnya. Drumroll Kids. Wah. Tanya kepada Hajiah Ali dan Puan Mutmainah. Pemenang bagi sesi live minggu lepas. Okay. Okey, jadi jom Esti Bazilah kita masuk kepada topik kita. Jadi untuk pengetahuan ibu ayah, sesi live kita hari ni terbahagi kepada 2. Okay, sesi yang pertama seperti biasa akan berkaitan dengan perkembangan anak dari sudut pertuturan dan bahasa. Yang akan disampaikan oleh Esti Bazilah lah. Dan yang kedua, sesi yang kedua adalah berkenaan dengan perkembangan anak dari sudut lain-lain selain daripada terapi pertuturan. Contohnya prakademik, sosial, motor halus dan motor kasar. Okey, tak pelengahkan masa. Okey, Esti Bazilah. Hari ni Esti Bazilah special sikit ni. Slide ni. Hari ni kami sediakan slide yang sangat menarik. InsyaAllah menarik. Untuk ibu ayah. Ada roda impian. Wang besar. Tapi kita ada wang. So setiap warna ni kita akan ada point yang masing-masing lah setiap warna ni. Sebelum kita nak start kita kena pusing dulu lah. Tapi sebelum tu
Untuk topik saya macam saya beritahu tadi lah, biasanya 5-6 ni memang untuk persediaan ke sekolah. So kebanyakan kemahiran yang saya akan kongsikan hari ini ni memang sepatutnya akan ada untuk anak 5 hingga 6. Lebih kepada ke arah akademik lah kita kira. Okay. Kita jom start. Pusing. Okay, Ibu Ayah agak warna apa ni? Warna pink ke, warna hijau ke, warna kuning? Cuba agak-agak. Satu, dua. Okay. Oh, Puan Aziati Liana pink. Bertuah ke tak tekaan ni? Kita nak stop sama-sama. 1, 2, 3, stop. Oh, pink, betul. Okay, mari kita tengok. Okay, warna pink. Mana yang warna pink punya? Warna pink, teacher Timar. Bawah lagi. Sekejap ya. Teknikal pula. Okay, sebelum kita buka shape tu, kat sini dia tulis waktu saya umur 5 hingga 6 tahun, saya dah boleh cakap seperti orang dewasa. Pernah tak kita tengok anak-anak yang 5 hingga 6 tahun ni, kalau kita dengar dia orang cakap sangat berceloteh. Kita cakap satu memang dia balas berpatah-patah. Dia macam kita dalam cara dia bercakap tu. Jadi kita nak tengok lagi detail lah. Okay, kita boleh tekan warna pink. Okay, so kalau tengok kat sini ciri-ciri anak-anak yang berumur 5 hingga 6 tahun ni, waktu ni ayat-ayat yang anak-anak kita guna ni dia lebih tersusun. Maknanya dari segi struktur ayat, grammar ayat, dari segi penggunaan kata hubung ke, konsep ke, dia memang dah tersusun dah benda tu. Tak ada terbalik pergi depan, dia pergi belakang macam mama atas pinggan, mama apple pinggan atas, tak ada dah. Masa ni ayat dia dah tersusun dah. Dari segi penggunaan kata hubung pun dia dah tersusun dah. Masa bila dia nak guna perkataan lepas ni, lepas tu, mula-mula tu kita nak letak masa awal-awal kita bercerita ke, dekat depan ke, macam tu lah. Maknanya dah lebih tersusun sebab kita ingat balik apa yang Puan Izana kongsikan pada waktu 4 hingga 5, waktu tu dia orang dah mula boleh bercerita tentang benda yang menarik. Jadi waktu ni masa tu mungkin ayat yang dia orang bercerita mungkin berterabur. Sini dekat sini satu, kat sini satu, macam tu berterabur. Waktu ni, tapi waktu umur 5 hingga 6 ni dia orang dah lebih tersusun lah ayat dia orang. Yang kedua kat situ saya tulis waktu ni dia orang dah mula boleh bergilir ketika bersembang. Sebab waktu ni dia orang dah boleh tanya soalan balik. Key untuk meneruskan topik bersembang tu adalah kita kena tanya soalan balik. So kalau ada orang tanya soalan akan berterusan lah apa yang kita sembang tu. Maknanya umur hingga 5-6 ni kalau kita cakap satu topik tu, dia boleh nak sambung dengan tanya balik kita dengan soalan lain. Lepas tu kita jawab, dia tanya balik, kita tanya dia balik. Jadi dia ada skill tu. Tapi mungkin dia punya bergilir ketika bersembang tu tak panjang lah. Maknanya mungkin beberapa soalan dah habis dah topik tu. Sebab tak ada idea dah kan nak tanya apa. Jadi kita kena bantulah kalau ada anak yang ada kekurangan untuk maintain topik tu, kita kena tolong dia. Soalan apa lagi boleh tanya. Yang ketiga, waktu ni diorang dah mula boleh menjawab soalan yang aras tinggi. Agak-agak macam mana soalan yang aras tinggi tu? Boleh tak Ibu Ayah share dekat komen? Macam mana soalan aras tinggi tu? Ada kebat umur 5 tahun rupanya. Ingat kau masuk sekolah rendah baru ada. Biasanya kat sekolah kita panggil soalan kebat lah. Soalan kemahiran aras tinggi. Soalan kemahiran aras tinggi ni kenapa kita panggil aras tinggi? Dia kena berfikir sikit. Macam benda tu tak ada pun depan mata dia kena fikir. Reasoning. Macam soalan kenapa orang tu nangis? Kenapa kakak tu nangis? Jadi kena fikir kenapa orang tu nangis. Jadi kena relate semua situasi yang dia nampak tu, dia kena keluarkan jadi sebuah jawapan. Aras tinggi. Kenapa? Soalan kenapa? Macam mana? Macam
macam mana kita nak buat sandwich ni? Yang ni dah masuk dengan dia punya kemahiran untuk bercerita konsep mula-mula buat ni. Jadi kemahiran aras tinggi lah tu kita katakan soalan aras tinggi. Berbagai soalan dah dia boleh jawab. Kalau sebelum ni dia jawab soalan yang direct je. Ni warna apa? Abang buat apa kat sekolah? Yang tu. Okay. Menarik tu Estibas. Okay, kita pergi ke warna yang seterusnya. Terpusing lagi. Pusing. Satu. Ibu ayah agak-agak warna apa ni? Hijau ke kuning? Ada dua lagi. 1, 2, 3, pusing. Hijau ke kuning agak-agak ni? Mana kuning ke? Stop. Puan Iliana ni ada magic apa ni? Puan ajar kita ke? Warna kuning. Sebelum tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Na. Antara audiens yang setia dengan kami ya. Top fan. Okay, jom kita pergi ke warna kuning. Okay, kuning. Kuning. Okay. Okay. Kalau tengok kat situ dia tulis waktu saya umur 5 hingga 6 tahun saya dah boleh faham arahan. Arahan apa agak-agak. Kalau tengok dekat gambar tu dia macam dekat sekolah kan sebab biasa anak-anak 5 hingga 6 dah masuk prasekolah. Jadi arahan yang sepatutnya anak 5 hingga 6 tahun boleh faham ialah arahan yang tekan. Arahan akademik ketika dalam kelas. Dia dah boleh mula faham dah sikit arahan yang berbentuk akademik waktu dalam kelas. Lepas tu arahan tu pun macam ke benda yang kita suruh bulatkan tu. Macam contoh kita tengok dia dah boleh faham bulatkan atau pangkahkan atau gariskan. Macam tu. Soalan yang lebih pada soalan panjang lah kita kira kompleks. Kalau kita tengok contoh arahan yang saya tulis kat bawah tu, arahan kat situ bunyi bulatkan benda yang boleh dimakan. Dia kat situ macam contoh ada gambar kat tepi tu kan. So dia kena cari mana satu benda yang dia boleh dimakan. Kita tak bagi tahu direct terus. Kita tak bagi tahu bulatkan apple. Yang tu mudah untuk dia sebab dah nampak apple. Tapi kita tulis bulatkan benda yang boleh dimakan. Jadi dia kena fikir mana satu boleh dimakan. Lepas tu kita sambung lagi dan haiwan yang suka makan ikan. Apa haiwan yang suka makan ikan? Jadi kena fikir. Jadi berbentuk akademik lah sebab nanti pergi sekolah cikgu bagi arahan mungkin soal arahan tu tak direct, ada soalan yang terus direct. Jadi kalau macam ni tak direct terus lah, cuma arahan yang direct ni bulatkan ataupun pangkahkan. Jadi kalau ibu ayah nak train ibu ayah atau bakal ibu ayah kita nak train dengan anak kat rumah arahan-arahan seperti ini, kita kena make sure dulu anak-anak kita tu faham bulatkan tu macam mana, pangkah tu macam mana, gariskan tu macam mana. Kita kena ajar satu-satu dulu arahan tu. Sebab ni kita kira kata kerja aras tinggi lah. Kata kerja yang betul akademik, gariskan, pangkah. Nanti kat sekolah banyak sangat guna benda ni. Kita kena ajar satu-satu dulu. Selepas tu dah ajar satu ni kita bolehlah terus apply dalam worksheet diorang ataupun gambar yang kita dah sediakan tu untuk diorang apply ke dalam worksheet tu. Penting ni sebab saya letak arahan sebab anak dah nak masuk sekolah rendah dah tahun depan. Persediaan ke sekolah ya Estibas. Betul tu. Satu lagi nak bagi tahu. Kalau tengok tadi tu panjang jugalah kan. Kalau awal-awal tu kita mungkin boleh try satu benda dulu, bulatkan benda yang boleh dimakan je dulu. Kalau anak tu macam tengok dah boleh dah bulat apple tu dengan laju kita boleh tambah lagi lah benda yang seterusnya dan haiwan yang suka makan ikan. So dua kata kunci lah, kena ingat dua benda kat situ. Tapi dua benda tu biasanya 5 hingga 6 dah boleh dah benda untuk cari benda tu. Okay. Okay. Warna kuning. Kita tak ada warna lain dah. Nak pusing lagi. Ada warna lain dah. Tak apalah, tak pusing dah. Tak pusing dah, kita teruskan lagi warna hijau. Untuk yang warna hijau ni. Waktu saya umur 5 hingga 6 tahun, saya dah boleh faham konsep. Sebelum kita masuk konsep,
sesi lepas ST Puan Izana dah bagi tahu anak-anak dah makin banyak konsep dia. Tapi apa yang saya nak share konsep kali ni ialah konsep masa dan urutan. Waktu ni anak-anak dah boleh faham dah konsep semalam, hari ini, esok. Macam semalam buat apa kalau kita tanya dia kan. Jadi dia tahu semalam tu yang dah lepas dah. Esok buat apa? Dia dah tahu benda tu. Sebab sebenarnya konsep ni agak abstrak lah. Susah untuk anak-anak faham semalam, hari ni, esok. Bagi dia macam sama. Mungkin sama lah, kita tak tahu lagi kan. Jadi tapi dia memang dah faham perkataan tu sendiri. Semalam, hari ni, esok. Yang tu konsep masa. Seterusnya konsep urutan. Sebelum, selepas, sekarang. Kalau kita tanya dia, sekarang kita nak buat apa? Dia dah boleh dah mula jawab soalan yang macam tu. Ataupun sebelum kita nak makan, kita nak buat apa? Dia tahu nak jawab dengan wash hand. Kita kena wash hand dulu. Jadi itulah konsep-konsep yang lebih tinggi untuk untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Jadi masa ni best lah kan, Teacher Bas nak ngusik. Lepas makan, kita balik. Lepas dah faham dah. Betul. Malam kita dah buat, hari ni tak payah buat lah. Itulah. Sebab lagi banyak dia faham, lagi mudahlah kita nak interaksi lebih banyak. Okay, dah selesai dah part pertuturan. Kita sambung lagi dengan part Otima. Perkembangan lain, part terapi cara kerja. Okey, jadi untuk terapi cara kerja, seperti biasa kita ada motor halus, motor kasar, pra-akademik, sosial dan juga kognitif. Okey, jadi kita nak tengok dari sudut perkembangan aspek ni daripada umur 5 ke 6 tahun. Okey. Sekejap ya. Mbak Ayah nampak tak slide saya? Belum. Okey, sekejap. Teacher Otima, Puan Cik Nasi tahu comelnya gambar belakang Teacher Ma. Terima kasih. Tadi semua kawan-kawan dah usik saya cakap hari ni nak fly. Tak apalah, tak boleh fly luar Malaysia kan. Kita fly dalam Dominan je. Okay, sekejap je Ibu Ayah. Dia fly. Sebelum tu Ibu Ayah kalau ada soalan untuk ingin tahu ke boleh tulis kat bawah, kita akan jawab. InsyaAllah kat penghujung sesi kita akan jawab nanti. Kalau bukan soalan untuk anak 5 hingga 6 pun boleh. Betul. Memandangkan sesi last dah hari ni, jadi insyaAllah kita akan cuba jawab soalan dengan sebaik yang mungkin. Sebelum saya start, kita ada Puan Durratu Fakhira, Ibu saya Amsyah, sorry baru join. Tak apa Puan. Yang ni pun ada recorded nanti admin akan upload. Jadi Puan boleh kita kata tengok balik yang Puan dah terlepas sebelum ni tu. Okey. Jadi jom kita masuk kepada soalan. Kalau ST Bas tadi dia ada teka-teki sikit kan. Tengok tu dia ada A or B. Boleh ke teka A ke B jawapan dia. Okay, jadi kalau Ibu Ayah nak jawab, Ibu Ayah boleh tulis dekat ruangan komen. Nanti soalan tu jawapan dia A ke B. Jadi saya akan pilih berdasarkan jawapan yang paling banyak Ibu Ayah utarakan. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, soalan pertama. Pada usia 5 tahun, Ali boleh menyalin. Kalau A, ni kalau Ibu Ayah tak nampak ni simbol A. Seni sangat simbol A ni. Yang kuning ni simbol B ya. Okay, untuk A, Ali boleh salin perkataan ringkas seperti nama dan bentuk segitiga. B, ayat ringkas, saya suka makan nasi. Okay, agak-agak A ke B? Kita dah ada Ibu Ayah yang jawab tu. Cik Na jawab A. Razali Nurul Atikah jawab B. Puan Iliana jawab B.
Ada yang jawab C. Okay, kita tutup soalan dalam masa 5 saat. 5. B betul ke B bukan? Oh, boleh jadi dua-dua tu Estibas. Okay. Oh, kita ada Pandaratu Fakirah Pasena B, Pandaratu Fakirah A, Puan Umairah B. Puan Inani pun B. Ramai B ni. Apa jawapan dia? Okay, sebab memandangkan ramai orang pilih B, jadi mari kita tengok betul ke tak B. Okay, saya tekan ya. Oh, salah. Kalau ikut jawapan dia, A, perkataan ringkas seperti nama dan bentuk segitiga. Okay, untuk umur 5 tahun, okay, kebiasaannya kanak-kanak masa ni dia dah start kenal ABC masa pertengahan umur 4 tahun. Okay, dah start kenal ABC, dah start kenal nombor. Okay, jadi pada usia 5 tahun, anak dah mula boleh salin perkataan ringkas. Contoh macam nama sendiri, lepas tu bentuk segitiga. Okay. Untuk perkataan lain, contoh macam perkataan yang contoh makan, minum, anak kalau ikut dari segi perkembangan, anak akan boleh salin perkataan ringkas yang lain pada usia 6 tahun. Macam tu. Okay, selain daripada menyalin perkataan dengan segitiga, pada usia 5 tahun juga anak dah start pegang pensel menggunakan 3 jari. Masa ni kita boleh tengoklah perkembangan pensel anak. Kalau anak masih menggunakan pegangan palma macam ni, mungkin ada masalah dengan faktor-faktor seperti kekuatan jari, kekuatan bahu anak. Jadi kena tengok faktor-faktor macam tu. Yang tu yang untuk 5 tahun lah. Okay, untuk 6 tahun, anak biasa dah start boleh tulis nama penuh. Itu yang pertama. Contoh kalau macam Ahmad Ryan, boleh tulis dah Ahmad Ryan pada kertas tu. Okay, yang kedua, anak boleh start tulis bentuk diamond. Kalau ibu ayah perasan tadi bentuk segitiga, dia ada garis seron 2, dia ada garis lurus 1 kan? 3 garis yang bergabung membentuk bentuk. Okay. Untuk umur 6 tahun, dia dah start boleh lukis garis yang lagi sukar. Garis serong, 4 garis serong dia boleh lukis untuk bentuk gambar diamond. Yang tu dari segi perkembangan pra-akademik anak. Tu untuk soalan pertama. Tahniah semua ibu ayah A ataupun B. Dua-dua kita kata macam boleh diterima. Tapi kalau ayat ringkas tu, dia biasanya anak akan start boleh salin ayat ringkas bila anak dah masuk umur 7 tahun. Macam tu. Okay. Jadi Otima nak tanya lah, waktu ni kalau macam tadi kata nama tu dia boleh salin. Tapi adakah waktu 5 hingga 6 ni dah start boleh tulis sendiri dah nama dia tanpa salin dekat mana-mana? Ya betul. Umur 6 tahun kebiasaannya anak dah start ingat dah nama dia macam mana nak tulis. Jadi umur 6 tahun ni biasanya kalau kita cakap je kat anak, abang tulis nama, biasanya dia boleh tulis sendiri. Dia dah ingat cara nak tulis. Macam tu Estibas. Menarik soalan Estibas. Okay. Ni untuk soalan yang pertama dari segi pra-akademik. Untuk soalan yang kedua, K, kita ada kanak-kanak lelaki nama K, umur dia 6 tahun. Tapi di sekolah, K tidak suka berkawan dengan rakan sebaya dan sering menyendiri. Okey, kalau A, ni fasa biasa untuk kanak-kanak. Okey, untuk B perlu bantu K. Jadi ibu ayah rasa A ke B? 6 tahun. 10 saat. Ding. A ke B? Cik Na jawab B. Puan Duratu Fakihah pun jawab B. Puan Sena pun jawab B, Puan Nurul Atika jawab B, ramai jawab B ni. Maknanya kalau kita jawab B ni maknanya dah faham lah dengan perkembangan sosial anak tu. Betul tak? Sosial kan? Betul tu Estibas. Sebenarnya perkembangan sosial ni ramai ibu ayah yang terlepas pandang. Terutamanya kalau anak-anak dah boleh kuasai motor halus, kognitif dengan pra-akademik dengan baik. Tapi sebenarnya sosial ni penting sebab dalam dunia kita anak tak akan, contoh nanti anak tak akan bekerja seorang-seorang, bila pergi sekolah anak tak akan duduk dalam kelas seorang-seorang. Jadi sosial ni kita kena alert lebih sikit. Okay, jadi betul lah jawapan dia
Ramai ibu ayah yang alert dengan tahap perkembangan sosial. Okey, untuk umur 6 tahun, biasanya kita akan nampak sosial ni dari anak umur 5 tahun. Okey, sebab 5 tahun kita hantar anak pergi sekolah kan. Okey, jadi pada umur 5 tahun, kebiasaannya kita akan nampak anak dia start main dengan kawan-kawan. Kalau dalam satu grup tu lebih kurang 4 ke 5 orang dia boleh main sama-sama. Okey. Lepas tu bila dia dah nak masuk 6 tahun kan, umur 5 tahun boleh main dengan kawan-kawan dalam satu grup. 6 tahun dia dah start ada kawan sejatina yang macam best friend dia. Dia ada prefer dengan orang dia. Betul. Jadi kalau macam umur 6 tahun tu kita boleh lah selalu tanya anak kan, abang nama kawan siapa tu? Siapa best friend abang tu? Macam tu. Saya ada best friend tak? Tak ingat lah. Kita masih dah tua tak ada best friend ni. Kena kat terapi kat diri sendiri ni. Mungkin cikgu kot best friend waktu tu. Macam tu dari segi sosial. Jadi kalau anak nampak macam anak suka menyendiri, ibu ayah boleh cepat-cepat alert, bawa anak pergi dapatkan pandangan daripada doktor ataupun pihak yang berkaitan. Okay, yang tu dari segi sosial. Okey, seterusnya soalan nombor 3 ada mana slide saya ni? Okey. Wow, ada salah dengan betul lah. Yang merah tu salah. Yang hijau tu betul. Okey. Nombor 3, boleh Esti Bazilah tolong baca tak soalan saya? Dah nak baca dah ni. Anak berusia 5 tahun perlu bantuan untuk melukis gambar orang dengan 5 anggota badan. Okey. Ibu ayah, jom kita bagi tahu betul tak statement ni? Betul ke salah? Anak-anak 5 tahun boleh tulis lukis kan? Lukis 5 anggota badan. Agak-agak A ke B? Agak-agak A ke B? Kita dah ada jawapan B. Puan Nurul Fakhira, Puan Nurul Atika B. Puan Zainab B betul. Puan Suria A. Okay, Puan Iliana A. Okey lah. Okey. Agaknya ramai pilih B Kita try tengok B. Betul ke salah? Kurang tepat. Jawapannya A. Okey. Kalau ikut anak usia 5 tahun, dia dah boleh lukis gambar anggota badan paling kurang 8 anggota badan. Contoh macam orang lidi tu kan. Macam orang lidi, saya tunjuk kat ibu ayah ya. Orang lidi dah ada 3 baru. Dia ada rambut, badan. Okay, boleh tengok kat sini kan? Nampak. Okay. Alamak, background saya jadi buruk lah. Tak apalah, saya bayar nampak sini ya. Okay, kalau bayar nampak yang saya lukis ni adalah gambar orang dengan anggota badan. Okay, contoh kita kira ya. Kalau kat sini ada mata 1, hidung 2, mulut 3, telinga 4, pasal ada rambut 5. Okay, badan 6, tangan 7, kaki 8. Jadi yang ni lukisan yang paling asas untuk kanak-kanak berusia 5 tahun. Biasanya dia dah boleh lukis paling kurang 8. Kalau lebih lagi bagus. Macam tu. Okay, selain daripada tu. Betul. Sampai leher. Semua keluar Lepas tu selain daripada tu, anak bila dah masuk umur 5 tahun ni, anak dah boleh start namakan ataupun sebut ABC ataupun kenal pasti ABC dengan nombor secara rawak. Okay, contohnya secara rawak ni mula-mula kita tunjuk nombor 2. Anak boleh tak sebut ni nombor 2. Lepas tu kita sebut pula nombor 5. Anak boleh tak tahu yang nombor 5 tu adalah nombor 5. Macam tu. Kalau ikut turutan dah senang dah untuk anak. Kita cabar anak sebut perkataan-perkataan tu secara rawak, tak ikut turutan. Yang tu yang kedua. Lepas tu yang ketiga, bila anak umur 6 tahun, 5 tahun tadi dia dah start macam boleh sebut ABC dengan nombor secara rawak kan.
Okay, bila umur 6 tahun, anak dah start boleh selesaikan penambahan mudah. Contohnya kalau kita letak 5 objek, dia boleh kira objek tu 1, 2, 3, 4, 5. 5 objek. Dia faham yang konsep bilangan tu ada untuk menggambarkan bilangan objek. Betul. Selain daripada itu, anak juga dah start boleh baca suku kata yang mudah-mudah. Contohnya macam mama, papa pada usia 6 tahun. Macam tu. Jadi bila masuk sekolah, kebiasaannya anak tak adalah macam kita expect anak laju membaca macam saya nak makan gulai ikan dan ayam. Yang tu susah. Kalau anak boleh baca kita kata ayat ringkas pun dah dikira bagus pada usia 6 tahun. Macam tu. Tapi sekarang ramai kan Otima dah boleh membaca dengan sangat lancar. 5-6 dah lancar dah boleh baca. Betul tu Esti Bazila. Sebenarnya bila anak kita lancar membaca sebelum kita kata tahap perkembangan tu bagus je. Sebab itu bermakna anak lebih bersedia untuk melangkah ke alam persekolahan. Cumanya kita kena make sure yang kita tak terlalu menekankan faktor macam membaca sehingga abaikan faktor-faktor lain. Kita kena seimbangkan semua. Kognitif, motor halus, motor kasar terutamanya. Kena bagi semua kepada anak supaya semua aspek perkembangan tu kita kata mengikut perkembangan yang betul. Bukan satu je laju, yang lain-lain tertinggal ke belakang. Kalau boleh kita tak nak macam tu. Okey, seterusnya. Puan Sena ada jawab tu. Sebab hari saya asyik lukis haiwan, tak pernah lukis orang. Boleh try tu Puan, try lukis orang. Okey. Puan Durratu Fakhira, Alhamdulillah, Amsyad dah kenal nombor 1, 2, 3. Boleh tunjuk nombor, dia boleh sebut. Maknanya dia kenal nombor dan tahu sebutan. Bagus. Bagus Amsyad. Okey, seterusnya soalan keempat. Okey, Esti Bazila. Silakan. Okey, soalan keempat kita ada Rina kat sini. Rina berumur 5 tahun setengah dan perlukan bantuan modeling daripada ibu untuk membina desain tangga menggunakan 6 cube. Okey, jadi A, skill motor halus kurang ni. B, baguslah Rina ni. Ibu ayah agak-agak mana jawapan dia? A ke B? Kita dah ada jawapan pertama A, Puan Nur Atika. Laju. Bagus Puan Atika. Cik Ina jawab A. Puan Sena jawab A. Puan Nurul Inani jawab A. Ramai A. Ramai A. Assalamualaikum Pak Asyawa. Jawab A Pak Asyawa. Puan Durratu Fakhira pun jawab A. Ramai A Otima. Okey, mari kita tengok jawapan dia. B, jawapan dia B for betul. Yang ni baru B for betul. Bagus sebenarnya Rina. Okey, berkaitan dengan skill membina design ni, dia berkaitan dengan skill motor halus. Okey, sebab anak dia kena letakkan cube tu tepat pada tempat-tempat dia untuk bina apa yang kita minta anak bina tu. Okey, jadi pada usia 5 tahun setengah, kebiasaannya anak bila contoh kita minta anak bina apa yang kita minta, contohnya macam design tangga. Okey, anak pada masa ni dia kurang sikit kita kata kemahiran untuk bayangkan dan laksanakan apa yang dia bayangkan tu. Jadi kita kena bantu anak, kita tunjuk dulu bentuk-bentuk yang kita nak buat tu. Lepas tu kita minta anak tiru. Okey, kita kiranya kita model dulu pada anak macam mana nak buat bentuk tersebut. Okey, bila umur 5 tahun anak kita dah start train anak untuk tiru apa yang kita minta anak buat. Jadi by umur 6 tahun kebiasaannya anak dah boleh bina sendiri mengikut apa yang kita cakap tu tanpa kita perlu tunjuk. Tapi umur 5 tahun setengah kita kena bagi bantuan modeling lagi. Kita kena buat dan biar anak tiru kita buat. Macam tu. Memang dalam fasa dia lah, maknanya untuk buat design-design yang lain sikit tu. Ya betul.
Okey, yang tu untuk mata halus. Untuk mata halus umur 6 tahun ni biasanya kebanyakan anak dia dah start pegang pensel. Jadi kita boleh tackle dari segi itulah, dari segi bina cue, pegang pensel, buat aktiviti kekuatan jari, buat aktiviti meniru. Ibu ayah boleh buat macam tu kat rumah. Okey, seterusnya saya rasa ni soalan last ni. Soalan last. Wah, last dah. Okey, soalan yang kelima. Teacher, anak saya ni boleh pakai seluar dalam posisi duduk je. Kalau berdiri mesti dia jatuh. Tak apa ke ya? Okey, jawapan A, okey saja ibu. B, kena cari punca kenapa anak tak boleh. Agak-agak mana jawapan dia? A ke B? Jawapan pertama dari Puan Aziati, B. Puan Nurul Atika, A. Puan Duratu Fakira, B. Puan Azila, B. Kau tengok kat sini ramai B. A, B. Cik Nah. Macam mana ni Pak Cik Nah? A ke B ni? Pandai Cik Nah. Saya pun tak terfikir macam tu Dua-dua boleh. Okeylah. Jadi jawapan dia ramai pilih B. Okey, jom kita tengok. A ke B jawapan dia. Jeng jeng jeng. Ya betul. Jawapan dia B. Bila anak tak boleh pakai seluar dalam posisi dalam posisi berdiri, kita kena cari punca kenapa. Sebab apa? Okay, sebab pada usia 5 ke 6 tahun, anak biasanya dah boleh seimbangkan badan menggunakan satu kaki. Kan bila kita nak pakai seluar guna satu kaki kan, kita kena seimbangkan badan kita kan. Jadi anak sepatutnya umur 5 ke 6 tahun ni anak dah start ada balancing yang bagus bila guna satu kaki tersebut. Jadi bila anak tak boleh pakai seluar dalam posisi berdiri, kemungkinan anak ada masalah keseimbangan dekat situ. Jadi kita kena tackle lah bahagian kekuatan kaki, kekuatan sebelah kaki, kekuatan bahagian tengah badan untuk bantu anak tingkatkan keseimbangan satu badan. Selain daripada tu, anak juga dah boleh lompat ke belakang. Biasanya lompat depan je kan. Umur 6 tahun ni dia dah boleh lompat ke belakang. Sebab lagi advance dia tak boleh tengok sangat kaki dia pergi mana. Dia kena rasa sendiri badan dia lompat pergi belakang macam tu. Keseimbangan jugalah kan ke belakang tu kan, takut kan tiba-tiba tak nampak belakang. Betul. Jadi kiranya kalau Fatimah, kalau budak tu pakai seluar lepas tu dia pegang dinding? Kalau umur 6 tahun masih pegang dinding, kita kena buat exercise untuk anak. Contohnya kita buat exercise tampar stiker dekat dinding dengan angkat satu kaki. Kalau 5 tahun masih boleh diterima sebab masa tu maybe kekuatan badan anak tak cukup ke untuk tampung badan anak. Tapi pada usia 6 tahun sepatutnya anak dah boleh tanpa bantuan dinding macam tu. Jadi kalau umur 5 tahun tu ibu ayah dah boleh start observe lah anak pakai seluar macam mana. Pegang dinding ke tak pegang dinding dah. Kalau pegang dinding tak apa, jangan panik. Teruskan je buat aktiviti-aktiviti kekuatan satu kaki macam tadi yang saya sebutkan. Tiba-tiba terfikir dengan jawapan Puan Cik Nah. Mungkin A okey sahaja tu kalau anak kita pakai seluar dekat atas katil. Mesti duduk kan, tak boleh lah nak diri goyang-goyang. Kita dah habis dah dengan soalan kita, betul tak Fatimah? Betul, tahniah ibu ayah sangat responsif, sangat berminat dengan jawapan-jawapan tersebut. Jadi STBS kita ada soalan ni daripada Puan Duratu Fakira, Ibu Amsyah. Okey. Puan Duratu Fakira tanya, salah ke kalau kita ajar anak kita dengan lagu? Contoh ajar ABC dengan lagu. Lepas tu dekat bawah tu atau ajar anak kenal anggota badan dengan lagu. Okey, kat sini
salah ke tak? Soalan pertama, salah ke kalau kita ajar anak kita dengan lagu? Kalau kita ingat balik CD sebelum, kita ada 5 aktiviti yang kita boleh buat dengan anak. Salah satunya ialah lagu. Jadi tak salah pun kalau kita nak ajar anak kita something yang baru dengan lagu. Sebab biasanya dengan lagu dia berirama, anak-anak lagi mudah nak ingat. Sebab tu anak-anak kadang tu tengok YouTube kan ada lagu, dia akan hafal benda tu, lama-lama dia boleh apply benda tu balik. Jadi tak salah kalau kita nak ajar anak kita dengan lagu benda tu untuk anak lagi cepat untuk tangkap dan ingat benda tu. Lepas tu yang kedua, sama ada ajar ABC ataupun ajar anggota badan. Mana lagi perlu dekat sini? Okay, kalau kita tengok balik tahap perkembangan anak. Anak tu umur berapa? Mana yang lagi penting untuk dia sekarang? Dia lagi penting kena ABC ataupun lagi penting untuk dia kena anggota badan? Yang kedua, kalau untuk Amsyah sekarang dalam 3-4 tahun lebih. Jadi kalau untuk Amsyah mungkin untuk waktu sekarang lagi bagus untuk dia kalau kita perkenalkan lagi anggota badan lah untuk dia. Sebab ABC bagus je kita nak kena awak, tapi sebenarnya benda tu tak penting lagi untuk dia. Untuk ABC sebab ABC tu kalau kita tengok benda tu boleh tak benda tu boleh tolong untuk panjangkan ayat dia tak? Ataupun anggota badan yang boleh tolong untuk panjangkan lagi ayat dia, kefahaman dia, yang mana lagi penting untuk dua tu. Jadi overallnya tak salah lah kalau kita nak ajar menggunakan lagu. Okay, Esti Bazila saya ada nak tambah sikit. Okay, guna lagu sebenarnya bagus macam Esti Bazila cakap kan. Sebab anak akan jadi makin ingat sebab dia ada irama, dia ada nada dia. Okay, tetapi lagi baik kalau ibu ayah lagu tu ibu ayah yang nyanyi sendiri. Bukan kita bergantung kepada YouTube semata-mata. Okay, sebab untuk anak berusia 2 tahun ke atas hingga umur 7 tahun, waktu yang kita kata paling maksimum lah untuk anak tengok YouTube ataupun screen, sama ada screen TV ke, paling lama pun 1 jam sahaja setiap hari. Jadi kalau boleh ibu ayah pantau masa screen time anak walaupun belajar ABC atau 1, 2, 3, kalau boleh tidak lebih daripada 1 jam kalau nak guna YouTube ataupun screen. Okay. Cara lain kita nak ajak anak nombor dengan ABC selain daripada YouTube adalah kita boleh guna modality sensory macam watercolor, macam collage, macam kita lukis kan nombor 2, lepas tu kita minta anak tampal kertas atas nombor 2 yang kita dah lukis tu. Jadi benda tu pun boleh bantu kuatkan ingatan anak sebab ada elemen sensory dekat situ. Nak lagi best, gunakan elemen sensory campur dengan lagu. Wah, lagi anak mudah ingat ABC dengan 1, 2, 3. Untuk ABC kita boleh buat juga dengan kosa-kosa kata lain macam anggota badan, warna anggota badan tu, tangan, warna kaki. Kita campurkan banyak elemen lah dalam tu selain pada lagu. Betul. Puan Sena ada share, Haris lah tu pakai seluar duduk. Cik Ina cakap contoh pakai baju buat nyanyi teacher ajar hari tu. Ya, bagus Puan, betul. Puan Durata Fakirah? Esti Bas, Puan Durata Fakirah ada komen. Okey. Sebab boleh dengar lagu kita nyanyi, dia kadang-kadang boleh tunjuk bila tanya mata kat mana, hidung kat mana. Bagus. Satu lagi poin penting kat sini, selepas kita ajar anak kita dengan lagu, kita cuba try balik tanpa lagu. Kita nak tengok betul ke dia kenal betul. Takut kadang tu anak-anak biasanya dia hafal je ada kepala, bahu, lutut, kaki. Tapi bila kita tanya mana kepala, tak boleh jawab. Jadi kita kena try sikit lah untuk kita punya, untuk test dia punya kefahaman tu daripada segi lagu, test kefahaman dari segi arahan biasa sahaja. Yang tu. Puan Sena ada bagi feedback, tapi kan teacher time work from home ni susah nak elak. Time dia 2 mak ayah ada meeting terpaksa bagi tengok skrin lama sikit phone atau TV. Ya Puan, betul. Antara dilema ibu ayah sekarang adalah time COVID ni tak boleh keluar rumah. Lepas tu kita pun work from home kan. Terpaksa bagi. Okay, kalau personally bagi saya sendiri, kalaulah kita ada urusan lain yang menyebabkan kita tak ada pilihan selain daripada bagi skrin dekat anak, it's okay.
Sebab saya yakin ibu ayah dah cuba buat yang terbaik dah untuk anak. Cumanya bila untuk kita kurangkan kesan skrin tu, kita boleh buat aktiviti lain. Contoh kan lepas contoh petang-petang tak ada, kita kata tak ada dah aktiviti kerja dekat pejabat atau selebihnya, kita boleh main dengan anak aktiviti fizikal banyak sikit untuk kita conquer balik, untuk kita lawan balik skrin yang kita dah bagi ke anak tu. Macam tu. So sangat mencabar kalau dua-dua pegang phone, mestilah anak pun rasa saya pun nak phone juga. Betul. Okey Estiba, sampai sini je live kita hari ni. Tadi ada ibu ayah tanya. Ni yang last ke live kita ni? Buat Cik Ina tanya tadi, Cik Ina tanya. Belum, ni bukan yang last. Kalau untuk pengantaran ibu ayah, untuk siri anakku sayang, kita ada satu lagi nanti. Kita akan macam overall conclude. Sebab kita dah tahu kan perkembangan anak kita dari 1 hingga 6 tahun tu macam mana. Jadi kita dah tahu sikit sebanyak, kita tengok anak kita belum boleh yang ni, anak saya dah boleh, anak saya tak boleh lagi yang ni. Jadi kalau kita dah tahu ni, apakah langkah seterusnya? Jadi next topik ni apakah langkah seterusnya lah, insyaAllah. Okey, tak sabar nak tunggu. Okey, terima kasih Esti Bazila. Terima kasih semua ibu ayah, audience yang sporting semua. Pilih jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga perkongsian hari ni semua dapat manfaat daripada perkongsian hari ni. Esti Bazila ada nak tambah apa-apa? Tak ada dah. Okey, jadi sekian sahaja daripada saya dan Esti Bazila. Jadi kita jumpa pada sesi yang paling last lah minggu depan. Okey, Assalamualaikum. Goodbye. Subscribe YouTube channel kami. Hai, hari ni kita akan lakukan aktiviti stacking cawan. Tujuan aktiviti ini ialah untuk meningkatkan fungsi tangan menggenggam dan meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Bahan yang kita perlukan ialah 6 biji cawan. Langkah-langkahnya, pertama, minta anak untuk memasukkan cawan ke dalam cawan yang lain. Sekiranya anak tidak dapat lakukan, beri bantuan. Posisikan tangan anak memegang cawan dengan tangan kiri, manakala gerakkan tangan anak yang lain untuk memasukkan cawan. Ulang aktiviti menggunakan cawan yang selebihnya. Siap.